pelbagai desakan kehidupan. Mari bersama Islamic Relief Malaysia membantu mereka yang memerlukan di 32 buah negara melalui kempen Rezeki Ramadan serendah RM5. Sumbangan yang mungkin kecil di mata anda tapi besar nilainya buat mereka. Hubungi 03-8926-3434 untuk maklumat lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Anda masih lagi mendengarkan Warna Pagi IKIM bertemankan Pian dan juga Hazwan pada waktu ini. Dah 9.35 pagi di pagi Isnin ni, dan seperti biasa setengah jam terakhir ni kita nak bawakan kepada anda segmen Suara Kemanusiaan bersama dengan Islamic Relief Malaysia. Kita bawakan juga secara langsung di Facebook page IKIM FM dan juga Islamic Relief Malaysia. Dan tajuk kita hari ini tentang setitis air penyambung nyawa, juga bersempena dengan sambutan Hari Air Sedunia. Dan pagi ini kita nak bersama dengan rakan kita dari Islamic Relief Malaysia, iaitu Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif IRM, iaitu Sis Fat ataupun Siti Fadilah Mahmud pagi ini. Assalamualaikum Sis Fat. Sis Fat. Waalaikumsalam. Apa khabar DJ Pian? Alhamdulillah. Baik. Waalaikumsalam. Okey. Sihat ya semuanya, bertugas di konti? Alhamdulillah. Kami macam inilah sihat je. Macam inilah kami bersiap sedia sentiasa. Tambah lagi kalau pagi Senin 9.30 pagi je kita tahu kita akan bersama dengan keluarga besar Islamic Relief Malaysia. Baru saya perasan langsir kita sama itulah. Kita kat sebelah je tu sebenarnya. Bukan sebelah situ. Oh iyalah tu. Tapi kita orang tak ada pokok. Baik. Itu untuk siapa yang menonton di Facebook mungkin bolehlah nampak kita sedang ke udara pagi ni kan. Terima kasih Sis Fat yang juga turut menggantikan Brother Zairul yang hari ni ada kecemasan tidak dapat bersama kita. Tapi Sis Fat juga sudah bersedia untuk ceritakan lebih lanjut tentang macam mana kalau ikut laporan UNICEF kita 2.2 bilion penduduk dunia yang kurang mendapat akses air bersih. Kadang-kadang kita sendiri pun belum tentu dapat air bersih dan sebagainya kan. Jadi mungkin dalam masa yang sama ini mengakibatkan 3.4 juta orang maut setiap tahun disebabkan oleh penyakit bawaan air. Jadi mungkin bagi Islamic Relief Malaysia macam mana agaknya untuk tahun 2021 ni kempen kita yang melibatkan air. Ya. Sis Fat. Itulah, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak DJ Pian dan Hazwan. Betul, Tuan Haji Zairul sampaikan salam dan kerana tak dapat bersama semualah untuk sesi Suara Kemanusiaan pada pagi ini kerana ada kematian yang mengejut, berita kematian yang mengejut. InsyaAllah semoga dipermudahkanlah urusan Tuan Haji Zairul dan keluarganya. Baik, untuk hari ini macam DJ Pian sebutkan sebentar tadi, selamat menyambut Hari Air Sedunia. Temanya ialah menghargai air. Simple je kan, menghargai air, tapi saya akui saya sendiri ataupun mungkin masyarakat di luar sana kita mengambil enteng macam mana kita nak menghargai air sebab kita tinggal di persekitaran yang sangat mudah nak mendapatkan bekalan air. Kita tak boleh bayangkan betapa di setengah kawasan tu air tu ibarat nyawa, di mana sangat lebih berharga daripada emas, lebih berharga daripada intan berlian, tetapi kerana begitu sukar untuk mereka dapatkan bekalan air. Maka topik kita hari ini setitis air penyambung nyawa, sebab mungkin bagi orang kata kenapa nak kaitkan air dengan nyawa. Air kan banyak je dapat di mana-mana je kan. Kalau hujan kat rumah walaupun kering tapi still kita di petang ni pun hujan je kan, hujan lebat. Dan nak dapatkan bekalan air tu semudah memutar pilih sahaja. Kalaupun sekali-sekala je kita menghadapi gangguan bekalan air, pergi Petronas, pergi stesen minyak mana-mana, pergi masjid, insya-Allah alhamdulillah kita boleh dapat bekalan air itu sendiri. Tetapi di sesebuah negara mereka terpaksa berhadapan dengan orang kata melakukan pengorbanan yang terlalu besar semata-mata nak dapatkan setitis air. Dan disebabkan tiada bekalan air bersih itu sehingga kan menyebabkan kematian macam DJ Pian sebut seperti tadi, 3.4 juta orang maut disebabkan tiada mendapat akses kepada bekalan air setiap tahun. 3.4 juta ni ibaratnya setiap 10 rakyat Malaysia satu orang meninggal. Betul. Dan disebabkan air itu sendiri. Jadi di setengah negara ni memang air ini satu yang orang kata isu yang sangat serius, yang sehingga ianya boleh mengakibatkan
nyawa mereka terancam. Dan selaras dengan Hari Air Sedunia hari ini, menghargai air, dan juga selaras dengan matlamat pembangunan Lestari 6 oleh UN, iaitu air bersih dan sanitasi, insya-Allah Islamic Relief Malaysia mengambil inisiatif untuk bersama-sama dengan masyarakat di luar sana, jom kita sediakan kemudahan air yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat yang memang menghadapi cabaran mendapat bekalan air, supaya mereka boleh manfaatkan apa yang kita beri ini, sistem air secara orang kata berhemah dan juga secara berterusan. Maka sebab itu kita lancarkan kempen dana wakaf sistem air hari ini, atau dalam short formnya DWAS. Dan DWAS, kalau yang biasa mengikuti Islamic Relief Malaysia sebelum ni dah biasa dengan DWAS, iaitu Dana Wakaf Air Somalia. Tapi kali ini bukan dana wakaf air Somalia, tapi dana wakaf sistem air. Sebabnya kita bukan sahaja menyasarkan untuk membantu membekalkan air bersih di Somalia, tetapi juga di Bangladesh dan Indonesia. So insya-Allah 3 negara, dan kempen ini akan berjalan sepanjang tahun. Kita menyasarkan untuk memberi manfaat kepada lebih 40,000 hingga 50,000 penerima manfaat lah daripada kempen air kita ni. Dan di setiap negara of course sistem air yang kita bekalkan tu berbeza-beza. Kalau di Somalia, kalau yang tahu sebelum ni, kita bekalkan kompleks air borehole dalam sampai 300 meter, 400 meter. Tapi insya-Allah untuk kempen dana wakaf sistem air kali ini ada 3 tempat yang kita sasarkan, dan kita nak membekalkan sistem air, bukan saja air bersih tetapi termasuk juga sistem solar, di mana dia boleh sustain kompleks tu itself kan, dengan tenaga sumber semula jadi. Dan juga macam di Bangladesh, di kawasan utara, kita nak bekalkan 26 telaga tube semi deep di lebih 26 kampung. Dan di Indonesia, negara jiran kita yang paling dekat, walaupun dekat tapi kita kena faham juga banyak lagi kawasan-kawasan, terutama yang kawasan terpencil, mereka masih lagi mengalami orang kata kesukaran untuk akses kepada bekalan air bersih. InsyaAllah kita mensasarkan untuk membina 7 pam rem hidrolik di Indonesia. Dan kita harap dengan kempen ini, saya percaya sokongan daripada rakyat Malaysia, insyaAllah kita bakal membantu lebih 40,000 hingga ke 50,000 penerima manfaat. Maknanya di 3 buah negara tadi kita ada Somalia, Bangladesh dan Indonesia, dan setiap negara tu cara atau bentuk bantuan tu kita berlainan ikut lokasi dan negara yang bakal kita santuni. Macam tu ceritanya, dan kat situlah betapa kos sangat diperlukan lah untuk membangunkan projek-projek pembinaan air dalam kempen. Macam mana singkatan tadi? DWSA. Sistem air. AS. AS juga. Sistem air, DWAS. DWAS. AS okeylah. Okey. Begitulah kempen kita yang AS saja. Kalau DWSA jadi dewasa. Baik, betul. apapun pagi ni kita bersama Sis Fuad, Timbalan Ketua Program Eksekutif Operasi Islamic Relief Malaysia, nak cerita tentang kempen ataupun bagaimana setitis air penyambung nyawa, sebab ada lokasi yang sangat memerlukan bekalan air bersih. Okey, Sis, kita nak berehat kejap. Kejap lagi kita akan sambung lebih lanjut perkongsian kita pagi ni. Dan sahabat-sahabat semua, terus saja kekal bersama kami, sambil-sambil juga menonton kami secara live di Facebook IKIM FM dan juga di Facebook Islamic Relief Malaysia. Anda juga boleh layari laman web di islamic-relief.org.my untuk mengatakan untuk sama-sama menyumbang kepada Islamic Relief Malaysia. Ataupun media sosial macam yang sedang lalu sekarang ni dekat Facebook kita ni, semua media sosial cari je Islamic Relief Malaysia. Ya benar. Kita berehat dulu, kembali selepas ini terus bersama kami di Warna Pagi, Inspirasi Islami. Kemunculan mata wang kripto mengubah ekosistem kewangan dunia. Ia berpotensi menjadi alternatif kepada sistem kewangan sedia ada, malah mampu menggugat ekonomi, sosial, teknologi, perundangan dan bidang lain. Fahami jenis, sifat dan fungsi wang ini dalam buku terbitan baharu IKIM, Islam dan Mata Wang Kripto. Dengan harga RM45 sahaja, anda boleh dapatkan di ikimniaga.my dan Shopee. Hubungi 03 6204 6388 atau 389 untuk maklumat lanjut.
Awas, pastikan anda hanya menyebarkan atau memanjangkan sesuatu maklumat dan berita yang tepat dan benar sahaja. Penyebaran berita palsu boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Pendakwaan juga boleh dibuat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998 yang memperuntukkan hukuman denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya. #hentikan penyebaran berita palsu. #kita jaga kita. Johor Bahru 106.2 FM. Warna Pagi, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Walau di mana saja anda berada, terima kasih kerana masih lagi mendengarkan kami pada waktu ini berteman Kampian dan juga Hazwan di Warna Pagi, dan kita masih lagi bersama menerusi rancangan Suara Kemanusiaan bersama Islamic Relief Malaysia dengan tajuk kita hari ini Setitis Air Penyambung Nyawa, dan kita masih lagi bersama Sisfat yang merupakan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi di Islamic Relief Malaysia. IRM, fikir kemanusiaan, fikir Islamic. Alamat sikit. Betul. Biasalah sebab delay kan online. Tapi Sisfat, jom kita sambung sikit tentang kita pun bila kita bekalkan air menerusi sumbangan-sumbangan para penyumbang dan dermawan kita kan. Jadi kita fokus pada hygiene ataupun kebersihan mereka, nak pastikan kesihatan mereka dapat bekalan air bersih. Mungkin selain daripada signifikan 3 negara yang kita sebutkan tadi, Somalia, Bangladesh dan Indonesia, mungkin boleh cerita sikit macam mana projek-projek dan impact positif daripada projek kita ni. Ya. Sifat. Baik, insyaAllah sebelum kita melancarkan dana wakaf sistem air ni, sebenarnya sebelum-sebelum ni kita dah ada beberapa projek berkaitan dengan bekalan air bersih yang dilaksanakan oleh Islamic Relief Malaysia di Somalia dan juga di Bangladesh. Dan di Somalia sendiri, seperti mana yang mungkin perkongsian sebelum ni lah kan, pada 2017 tim Islamic Relief berkesempatan melakukan misi kemanusiaan di Somalia dan diikuti pula dengan 2019. Jadi 2 misi ni kita berjaya buat 2 kempen dana wakaf air Somalia, dana wakaf air Somalia 1.0 dan dana wakaf air Somalia 2.0. Dan daripada projek ni, masya-Allah, bila tim 2019 pergi, kita berjaya, kita berpeluang lah ya, diberi rezeki untuk melihat projek yang dilaksanakan hasil sumbangan masyarakat Malaysia pada 2017 dan 2018, di mana di situ kita melihat 2 kompleks air di Mogadishu, di kawasan Balad, kawasan yang panas sebab konflik lah kan yang berlaku. Di mana satu kompleks tu pada asalnya kita target dia boleh beri manfaat kepada 3 buah kampung, 4 buah kampung, tapi akhirnya lebih 10 buah kampung yang boleh mendapat manfaat. Dan yang paling cantik daripada kompleks tu, kompleks yang lengkap, tak silap saya, dengan kedalaman 150 meter, kompleks yang lengkap dengan sistem solar, rumah pam. Ada inisiatif mungkin masyarakat Somalia yang berada di luar negara, mereka buat pengumpulan dana sendiri daripada kompleks tu. Mereka pula sistem yang dalam yang menghubungkan kampung-kampung lain pula. Jadi dekat kampung lain adalah satu center pipe yang sebenarnya sumber dia adalah datang daripada kompleks yang rakyat Malaysia sumbangkan ni. Jadi dekat situ kita dapat lihat kan, masa kami melawat tapak tu sendiri, memang tanpa henti masyarakat kampung yang datang daripada 10 kilometer, ada pakcik tua, ada kanak-kanak bawa haiwan ternakan berkumpul. Ternakan maksudnya kompleks ni dia bukan memberi manfaat kepada manusia saja, tapi kepada haiwan ternakan diorang juga. Dan bayangkan daripada haiwan ternakan tu lah mereka perang untuk minum susu ataupun nak makan daging dia kan. Jadi kita nampak manfaat tu berkembang. Dan bila dah ada kompleks air ni, mereka boleh bina klinik kesihatan. Kalau sebelum ni sukar sebab tak ada sumber air yang bersih, sukar juga mereka nak buat klinik kesihatan. Dan bukan setakat klinik kesihatan, mereka pun dah start bina pusat dipanggil Alternative Learning Center, kat situlah education untuk anak-anak belajar datang. Jadi bila kita tengok ni, ya Allah, dia punya impact tu hasilnya kompleks air nak membekalkan bekalan air bersih, tapi akhirnya dia berkembang kepada bantuan-bantuan yang lain kepada penduduk kampung. Dan di Bangladesh sendiri, macam yang kita tahu, masyarakat di sana memang kepadatan penduduk tertinggi, tak silap saya tangga ke-8 tertinggi di dunia kan.
Mereka bukan sahaja air tercemar sebab bakteria, tetapi juga kandungan arsenik yang tinggi yang boleh menyebabkan kerosakan hati, organ-organ dalaman badan dan juga kanser, penyakit kanser. Jadi bila kita buat telaga air Bangladesh, total of 56 telaga. 56 telaga tu banyak ya, dan dia dapat memberi manfaat kepada hampir 20,000 penduduk di Bangladesh, utara Bangladesh lah dekat situ. So itu antara projek-projek air yang dilaksanakan oleh Islamic Relief Malaysia hasil sumbangan masyarakat yang baik hati di Malaysia ni. Alhamdulillah. Masya Allah. Tu kan bila dengar Siswat cerita satu-satu manfaat ataupun macam mana sahabat-sahabat kita di Somalia, Bangladesh, Indonesia khususnya yang memanfaatkan sebaik mungkin lah kan air tu, kita ucap tahniah dan terima kasih jugalah pada sahabat-sahabat penyumbang kita yang istiqamah. Ada yang setiap bulan potong pencen dan sebagainya, potong gaji untuk membantu. Mungkin ada yang belum pernah derma, dia tanya macam nanti saya punya derma ni jadi apa kan, ataupun akan disalurkan ke mana. Inilah antara contoh bentuk sumbangan anda akan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh untuk kempen-kempen Islamic Relief Malaysia kan. Siswa ada lagi mesej nak sampaikan, macam mana kalau ramai nak menyumbang dan membantu untuk kempen DWAS, Dana Wakaf Sistem Air kita ni? Sistem air. Ya, seperti biasa, macam tadi dah disebutkan, boleh layari website kami. Alhamdulillah hari ini kita dah lancarkan kempen tersebut di www.islamic-relief.org.my, atau bagi mereka yang nak dapat maklumat lanjut, nak bercakap dengan kaki tangan Islamic Relief sendiri, boleh terus dial 0389263434, ataupun saya ulang 0389263434, atau nak WhatsApp bolehlah bermesej. InsyaAllah kita ada WhatsApp center 0196379788, InsyaAllah. Itu banyak akses ataupun cara kita nak menghubungi sahabat-sahabat kita di Islamic Relief Malaysia. Kalau nak menyumbang tu maknanya kita kena spesifik ke bagi tahu yang kita nak menyumbang untuk dana wakaf air? Okey, dekat di website Dana Wakaf Air ni kita generalkan lah, maksudnya tak memilih negara yang mana, sebab nanti hasil kumpulan dana ni kita sendiri yang akan tentukan projek mana yang kita akan mulakan dahululah mengikut prioriti. Dan kenapa kita memilih Somalia, Bangladesh, Indonesia ni, yang pertama sekali sebab ini adalah di mana pejabat-pejabat di mana Islamic Relief beroperasi. So kita mudah nak menguruskan amanah yang diberikan oleh penderma, kaki tangan Islamic Relief Bangladesh, kaki tangan Islamic Relief Somalia, kaki tangan Islamic Relief Indonesia sendiri yang akan menguruskan projek ni. Dan seperti mana kita tahu, negara-negara ni semua ada cabaran mereka tersendiri. Somalia dengan konflik dalaman, dengan kemarau, di Bangladesh kepadatan penduduk dan sumber yang infra yang tak ada, dan di Indonesia juga sama, penduduk-penduduk di kawasan terpencil yang tak dapat akses. Jadi negara-negara ini sebenarnya sangat penting, dan sebab itu kempen Dana Wakaf Sistem Air ini bukan hanya membekalkan air bersih, tetapi dengan sumbangan anda ini anda sebenarnya telah menyelamatkan nyawa masyarakat di luar sana, insyaAllah. Dan seperti nombor akaun yang tertera itulah, donate saja. Kalau nak letak remark Dana Wakaf Sistem Air pun boleh, ataupun DWAS, DWAS, insyaAllah kami take note lah sumbangan anda tu memang untuk kempen Dana Wakaf Sistem Air Islamic Relief Malaysia ini, insyaAllah. Baik, insyaAllah. Tadi bila teringat pula bila kita sebut 3 negara tadi kan, Siswat kan, Somalia, Bangladesh, Indonesia, ini negara-negara Islam yang memang ramai ataupun majoriti Muslim. Jadi bayangkan kan kalau kita bantu mereka untuk supply atau bekalkan air bersih, dapat mereka gunakan untuk wudu, untuk beribadah, dan maknanya bayangkan kita punya sumbangan tu bukan sekadar untuk bagi mereka makan minum, tapi mereka gunakan untuk beribadah. Jadi ya Allah, panjang pahala jariah kan kita yang menyumbang. Dan macam tim kami Islamic Relief Somalia pernah sebut tahu, salah satu kompleks tu, sebab mereka dah berpengalaman buat kompleks ni lama, sejak pejabat Islamic Relief ditubuhkan pada 1990-an. Ada satu kompleks tu dah lebih 25 tahun masih beroperasi, Pian. So bayangkan dengan sumbangan kita ni, pahala yang mengalir tu berpuluh-puluh tahun. Macam Pian cakap, bukan hanya untuk digunakan untuk minum, tapi beribadah. So kita pun adalah bahagian kita di dalam tu kan,
insya-Allah. Dan saya harap sangat hari ini sempena Hari Air Sedunia, di samping kita buka pipe, kita pegang air tu, kita bayangkan betapa berharganya air ni, kita cukup bertuah sedangkan saudara kita di setengah kawasan tu setitis pun susah nak dapat. Jadi supportlah dana wakaf sistem air kita ni insya-Allah. Dan tak lupa juga di samping support dana wakaf sistem air, jangan lupa support juga pack makanan rezeki Ramadan Islamic Relief. Jadi kita bagi air, kita bagi makanan juga insya-Allah. InsyaAllah. Itu teman-teman lagi dengan Ramadan pun dah hampir tiba, lebih kurang 22 hari, 3 Hari minggu lagi, lah lebih kurang kan. Jadi kita Betul, harap betul. kita pun semangat untuk membantu mereka yang memerlukan. Untuk hari ni, terima kasih banyak-banyak Sis Fat untuk perkongsian Terima kita. kasih DJ Hazwan dan juga DJ Pian. Terima kasih banyak suara kemanusiaan. InsyaAllah. Sampaikan salam untuk sahabat-sahabat Islamic Relief Malaysia yang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat jaga diri, take care dan jangan lupa patuhi SOP. Kita masih belum menang lagi insya-Allah. Baik Kak Long, baik Kak Long. Kak Long nasihat tu macam direct. Baik, Assalamualaikum Sis Fat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu dia perkongsian kita untuk suara kemanusiaan hari ini tentang setitis air penyambung nyawa, betapa ramai yang dapat kita bantu insya-Allah menerusi sumbangan yang kita sumbangkan. Ya betul. Sekali lagi, fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Dan pasti perkongsian untuk suara kemanusiaan tadi mengakhiri Warna Pagi edisi hari Isnin 22 Mac 2021, dan selepas ni Yati akan bersama anda untuk Aspirasi 10.1 bermula dengan rancangan Pesona.